Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada pengurusi dan juga semua sahabat-sahabat peserta program pada pagi ini. Jadi untuk kuliah Kitabut Tauhid, insya-Allah kita akan sambung perbincangan bab yang ke-31. Yang mana sebahagiannya telah kita bincang sebelum ini. Ini sebagai sambungan lah, sebagai sambungan. Kalau kitab saya ni muka surat 315, sambungan bab yang ke-31, Mahabbatullah, cintakan Allah, cinta kepada Allah. Sambungan pada muka surat 315. Jadi setengah tu muka surat tu tidak sama. Di bawah tajuk hubungan antara hadis ini dengan bab ini. Hadis ini tu maksudnya hadis daripada Anas bin Malik. Kita bincang dalam sesi lepas. Saya baca sekali lagi hadis ini. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna. Kenapa dia letak dalam kurung yang sempurna tu? Aku saya telah sebut sebelum ini. Sebab terjemahan ni ada dua. Secara harfiah, kalau zahir mana tidak akan sempurna, tidak akan, la yu'minu tu maksudnya tidak beriman. Ada ulama terjemah begitu. Mana tidak beriman seseorang kamu. Tu satu terjemahan. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, dia kata la yu'minu ni maknanya tidak sempurna iman. Jadi penafian dengan la tu bukan penafian asal iman, tapi penafian kamal iman. Jadi terjemahan tidak akan sempurna itu penafian kamal iman. Mana tidak sempurna, masih beriman cuma tak sempurna. Seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia seluruh. Syarah hadis ini telah kita bincang dalam sesi sebelum ini. Cumanya pada pagi ini, apakah hubungan? Tajuk dia, apakah hubungan antara hadis ini dengan bab ini? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dia cintai. Aku tu maksudnya Rasulullah tu. Sedangkan tajuk kita ni cinta kepada Allah. Zahir hadis ni tak ada sebut tentang cinta kepada Allah itu. Kenapa? Tak ada sebut pun cinta kepada Allah. Yang sebutnya cinta kepada Rasul mesti melebihi cinta kepada orang lain. Sama ada anak ke, ibu bapa ke. Jadi kalau begitu zahirnya nampak macam tak ada hubungan lah antara hadis sebagai dalil nombor 3. Dalil yang 3 ni. Seolah nampak tidak ada hubungan antara dalil dengan tajuk. Tidak begitu. Sebab tu dia buat tajuk hubungan itu. Sebenarnya hubungan hadis ini dengan tajuk yang ke-31 ni sangat jelas kerana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kategori cinta kepada Allah. Itulah ayat biasa kita baca, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, sampai akhir ayat tu. Baik. Sedangkan jika kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian besarnya, jadi jika iman seseorang itu tidak sempurna sebelum Rasulullah
lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bahkan daripada seluruh manusia, tentulah cinta kepada Allah lebih utama dan lebih agung lagi. Dah kalau cinta kepada Rasulullah tu tidak melebihi daripada cinta kepada makhluk lain, pun dikira tak sempurna dah iman. Agak-agaknya kalau Allah lebih besar lagi tu. Tu satu jawapan. Jawapan yang kedua saya nak sebutlah di sini, walaupun dia tak sebut di sini. Dia cinta kepada Rasulullah ni dia sama dengan cinta kepada Allah dalam konteks agama. Sebab kalau cinta kepada Rasulullah dalam konteks keluarga, itu berlaku pada keluarga Rasulullah yang tidak Islam pun. Cuma kalau kita nak bincang sini, cinta kepada Rasulullah dalam konteks agama yang menjadi iqtida'ul iman, tuntutan keimanan tu. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, bukan suku sakat kita pun kira-kira, bukan keturunan kita pun, tak pernah mimpi pun jumpa Nabi. Tapi kita belajar hadis dia, belajar Quran dan sebagainya, timbul perasaan. Tu cinta apa tu? Cinta atas rasa agama. Cinta atas rasa iman kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Dia panggil, kita panggil iqtida' lah. Mana kesan daripada cinta kepada Rasulullah itu, dia mesti ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ikut. Seseorang yang tidak dinamakan cinta kepada Rasulullah, kalau dia tak ikut sunnah Rasulullah, jauh sekali lah nak cinta pada Allah tu. Sebab cinta pada Rasulullah pun tak ada lepas lagi. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi bila kita faham gitu, maka sebenarnya berkaitanlah hadis dengan tajuk ni. Walaupun sebut cinta pada Rasulullah mesti melebihi cinta yang lain, maksudnya cinta kepada Allah juga. Mungkin Nabi sebut dalam Quran tu atas perintah Allah kul. Semua pun kalau kita belajar tafsir bila sebut kul, di mana Allah harah Nabi supaya sebut secara terbuka, jangan rahsia-rahsia dah. Sebut secara terbuka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kamu benar-benar cinta dan kasih kepada Allah, maka ikutilah aku sebagai Nabi. Bukan sebagai ayah, sebagai Nabi. Yuhibbukumullah. Kesan dia, Allah akan cinta kepada kamu. Sebab itulah ulama sebut cinta kepada Rasulullah ni cinta mutlak. Cinta bukan muqayyad, tidak. Cinta mutlak. Kerana dia punca kepada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hubungan hadis dengan bab ni. Sekarang ni kita pergi pada faedah atau kesimpulan daripada dalil yang ketiga ni. Yang pertama, jadi kena ingat takut lupa pula disebut cinta-cinta tu. Timbul persoalan bagaimana kita nak mendidik, nak memupuk cinta kepada Allah dan Rasul. Bagaimana? Ni boleh katakan tak ada khilaf di kalangan ulama. Cara dia adalah hidup dengan mencontohi hidup Rasulullah. Hak kita panggil ittiba' sunnah. Bi ihsan itu. Ittiba' sunnah dengan ihsan. Itu sebenarnya yang dikira kaedah pendekatan untuk kita dapat cinta Allah dan Rasul. Ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi ni mudah. Seperti yang saya sebut sebelum ni, berdasar pada apa yang disebut oleh ulama. Apa yang Nabi buat, yang kita belajar adalah hadis, kita buat. Nak tidur macam mana, itu sunnah. Jangan kita duduk lihat sunnah dalam aspek-aspek tertentu. Itu rugi kita kalau kita faham gitu. 5 perkara saja kita tengok dalam konteks sunnah. Hal lain kita tak nampak. Itu satu kerugian besar. Sebab sunnah-sunnah ni, ana setengah-setengah tempat tu ana tak sebut pun sunnah. Ana sebut cara hidup Nabi. Bila kita sebut cara hidup Nabi, dia merangkumi seluruh agama tu. Itu lebih baik lagi. Dia ada orang takut sebut sunnah ni. Dia belum ngomong warna, tak tahan apa, tak faham kot. Jadi tak boleh sebut sunnah. Dia sebut sunnah kata aja lah. Ni bapak tu ada pada situ. Ana sebut tu sebab dia besar kan. Kata ustaz jangan duk acak sangat sebut sunnah. Masjid ni tak boleh tu. Nak kata payah. Kita pun tak sebut sunnah. Moga tuan rumah tak boleh. Tapi sebut cara hidup Nabi. Lega sikit. Buat dia rasa lega. Ada pada situ. Tak apalah. Tu antara perkara ajaib lah di dunia berlaku. Tu benar belik. Daripada situ, selepas daripada saja nak sebut, nak ayatnya fitnah dalam masyarakat kita. Rupanya dia ada ustaz-ustaz yang sebut gitu. Dia kata ingat, dia pesan kepada jemaah dalam kuliah dia. Dia maklum kepada anak. Dia kata kalau ada ustaz mari sebut ceramah tu sebut sunnah-sunnah tu, itu puak-puak turun tu.
Popok Volkswagen tu dia tulis W gitu. Anak kata teruk semua tu ustaz ni. Ustaz ni mufti ni, penipu fitnah. Bahaya tu. Ada gitu. Jadi terpaksalah kita sebut cara hidup Nabi. Itu terjemahan tu. Tapi dia tak lengkap lah sunnah tu. Istilah. Tak apalah. Nak nanti kau faham tu kena gaya gitu lah. Baik. Jadi tidak ada jalan lain untuk kita menggapai cinta Allah dan Rasul sehingga dapat redha Allah melainkan dengan mengikuti cara hidup Nabi seperti yang kita belajar dalam hadis-hadis yang sahih. Itu saja cara dia. Mana kalau seseorang tu walaupun kita nampak penampilan Islamik, kita kata dah, orang panggil dia putuk guru ataupun istilah-istilah agama lah yang menunjukkan kemuliaan pada orang itu, tiba-tiba kita tengok cara hidup dia tak serupa dengan Nabi, kita tak boleh terima. Sebab ukuran kita bukan pada jubah, bukan pada pakaian. Itu termasuk dalam pengajian akidah juga tu sebenarnya. Kalau tidak boleh rosak, dia boleh terganggu akidah kita, kesal dia. Jadi kalau kita faham cara hidup Nabi dengan cara yang betul, kita tidak akan mudah tertipu. Sebab dunia tipu kita ni, syaitan tipu kita, dia mari dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang kita tak jangka. Itu kena berhati-hati. Jadi bila disebut wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahului kecintaan kepada semua makhluk, hak nombor satu ni hak saya sebut tadi. Yang kedua, ukur ya, kita nak uji aku ni sejauh mana sudah mana cinta kepada Allah, sejauh mana, tahap mana. Kita boleh ukur bila bertembung antara kehendak orang lain yang juga kita cintai dengan hukum syariat, dengan sunnah. Kita ikut yang mana? Kita boleh tahu. Kalau kita sanggup ketepikan kehendak diri kita, kehendak keluarga kita, kehendak ibu bapa kita, bila bercanggah dengan kehendak Rasul, itu maknanya kita sudah berada di tahap cinta betul kepada Allah Rasul. Seperti mana Sayyidina Uthman, dalam setengah riwayat Sayyidina Uthman pernah dilayu atas api bila dia masuk Islam, cerita di zaman Makkiyah. Dia luak para dia letak, lepas tu dia itu api lah. Api tu tak ada api pun, dia lepas ada api tu dia buat asak aja. Berasak lemah, ada disebut. Kemudian tak berubah juga. Bukan seorang lah dia buat begitu. Dalam riwayat, dalam sejarah anda tengok lah, kita baca dalam sejarah. Sehingga Mak Sayyidina Uthman siapa akhir sekali tak ada nak buat, akhir sekali dia berlapat, dia mogok lah. Kata dia tidak akan makan minum kecuali Sayyidina Uthman kembali pada ajaran nenek moyang itu. Sayyidina Uthman sebut, lafaz dia anda tak ingat riwayat ni, asar sahabat asar Sayyidina Uthman lah. Dia kata, Mak tahu bahawa kita ni anak yang paling taat pada Mak. Dia ayatlah kebaikan dia, bagaimana dia buat segala-gala untuk Mak dia. Tapi dalam bab ni saya tak boleh ikut Mak. Tu Sayyidina Uthman. Dalam bab ni saya telah memeluk agama Muhammad, saya tak boleh tinggal. Sebab ini atas rasa agama, masa depan saya di hari akhirat. Dia pujuk Mak dia makan. Tak saya makan. Siapa lembek lah, 3 hari dari riwayat tersebut. Dia tak makan. Jadi, kalau kita tengok waktu ni lah, mana sahabat sudah berjaya mencapai tahap mahabbah kepada Allah dan Rasul. Sahabat begitu. Boleh jadi kita tak pernah diuji begitu. Yang kedua, amal termasuk dari iman. Ni ahli sunnah lah ni. Ahli sunnah ni mana termasuk semualah ahli hadis, Asy'ariyah masuk bakun. Ahli sunnah dia luah, keluarga besar. Wahabi pun termasuk juga. Kalau mengikut Mufti Kelantan, dia kata Wahabi min ahli sunnah wal jamaah. La syakka fi. Tak syak lagi. Masuk ahli sunnah wal jamaah. Itu Mufti Kelantan lah sebut. Dia pernah buat kenyataan. Gitu. Jadi, bila sebut amal, dia termasuk dalam iman. Apa maksud dia? Kalau dalam huraiat ulama, misalnya Imam Bukhari, bila kita kategorikan amal termasuk dalam iman, bahkan Imam Bukhari dan juga ulama lain, dia termasuk dalam ta'rif iman. Ta'rif iman. Iman itu mana tasdiq fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. 3 komponen tu. Hati, lidah dan anggota zahir ni. 3 tu dia masuk ke dalam definisi iman. Mana tak boleh pisah. Itu yang dimaksudkan di sini. Cuma sini dia tidak bincang secara khusus lah. Amal yang diperbuat kita ni termasuk dari iman. Maknanya sila beramal boleh menjejaskan keimanan. Itu maksud. Sebab tu kita kena jaga amal. Maknanya termasuk dalam jaga akidah, jaga iman, jaga perbuatan. Itu dalam bahasa mudah faham.
Mana kalau orang pihak ni dia tak akan kata. Oh, dia kata saya tak tutup aurat pun hati baik. Iman gagah perkasa, dia cuma aurat dia tak tutup. Dia tak akan timbul gitu. Mana kalau dia sebut gitu juga, itu makna kefahaman dia tidak jelas lagi. Kerana cinta ialah amalan hati. Ni Ana sebut contoh saja ni. Antara ulama yang membahagikan perbuatan manusia kepada 3 bahagian, termasuk Imam Syafi'i lah. Dia panggil amal qalbi, amal lisani, amal jawarihi dia. Amal qalbi itu makna hati. Hati kita berkata-kata, hati kita niat, hati kita qasak nak buat itu, nak buat ini, itu dia panggil amal. Selagi lidah kita baca Quran, kadang-kadang tak pegang apa Quran, tangan kita tak senyap, mulut saja, lidah saja, itu dia panggil amal lisani. Selagi dia panggil amal hak zahir tapi tak termasuk lidah, kaku, tangan, mata, telinga ni anggota zahir ni. Itu pun dia kena ikut agama juga. Mesti. Maknanya kalau perbuatan zahir kita melakukan perkara maksiat, dia akan mencederakan keimanan. Mengecilkan saiz iman itu. Itu maksud di sini. Kamu Murji'ah, dia kata amal ni tak ada sangkut paut dengan iman. Buat gapo pun tak rasa iman. Sebab dia tidak berkait dengan hati, dengan iman. Iman ni tasdik saja. Baik. Dan dalam hadis ini, fakta daripada hadis ini, mana menafikan keimanan orang yang tidak lebih mencintai Nabi SAW dari semua manusia. Menafikan kesempurnaan. Dari hadis ini, kalau seseorang itu, dia mengutamakan kehendak orang lain daripada kehendak Allah dan Rasul, maka hakikat dia tu, dia tak sempurna lagi iman dia. Tak jadi kafir. Tak jadi kafir sebab dia bukan menafikan iman. Tak jadi kafir. Tapi kukuk mana pun terjejas teruk dah iman dia. Dia tidak boleh hidup berkekalan begitu. Dia kena buat perubahan. Kena bertaubat. Kena baiki diri. Macam-macam istilah. Yang ketiga, penafian iman dalam hadis ini tidak menunjukkan bahawa orang yang dinafikan keimanan darinya, dia sudah keluar daripada Islam. Tidak. Sebab itulah sini Ana sebut di awal tadi, menafikan sempurna. Bukan menafikan aslul iman. Mana tak jadi murtad lagi. Yang keempat, keimanannya benar pasti akan tampak tandanya pada zahir kelakuan pemilik dia tu. Hak duk dalam ni, kalau dia betul-betul kukuh, utuh, kemah sungguh, dia tubik melalui anggota zahir. Tindakan zahir itu kita boleh nampak kuat email ini. Sebab tu kalau kita belajar tentang sirah sahabat, anak didik Nabi SAW, kita akan nampak dia telah mencapai tahap tinggi dalam agama. Para sahabat. Apa tu? Ikut Nabi. Dia isu ikut Nabi ni, hadirat. Kalau orang tanya anak, susah ke nak ikut Nabi? Mampu ke tidak kita nak ikut Nabi? Memang mampu. Kalau tidak, Allah tidak akan suruh kalau kita tak mampu. Jadi mampu tu macam mana? Sudahkan Nabi ni daripada masuk bilik air sampai memerintah negara, dia sebut sebagai hadis, sebagai cara hidup. Kita kena faham lah, sebab tu hak ni sebut oleh kita simple je. Kita umat Islam ni, termasuk saya dan hadirin hadirat, kita hanya dituntut oleh Allah buat yang kita mampu saja. Sesuatu yang kita tak mampu dan Allah Maha tahu kita mampu tahap mana, tiba-tiba hak kita mampu, kita tak buat. Itu baru dia jadi isu di mahkamah Allah. Allah tak tanya kita apa mu tak cara pada ekonomi negara. Itu bukan bidang kuasa kita. Itu bidang Allah tanya Nuh. Orang-orang terlibat dengan politik, hak pegang jawatan, Allah akan tanya dia. Sebab dia duduk di situ. Tapi Allah akan tanya kita sesuai dengan profesi kita, dengan karakter kita. Hak kalau kita tidak buat hak tu, mana kita dikira minal ghafilin, orang yang cuan. Jadi makna di mahkamah Allah setiap manusia ditanya tentang keupayaan dia dalam agama. Tak lebih daripada itu. Jadi dia akan timbul masalah bila hak kita boleh buat, kita tak buat. Itu jadi masalah. Kita boleh belajar, tapi kita tak belajar. Itu jadi isu di hari akhirat. Dipersalahkan kita kerana itu. Allah mudah, ulama kata mudah nak faham. Kita sakit, tak boleh maya sambil berdiri, duduk. Allah tak tanya dia apa tak berdiri. Sedangkan berdiri tu rukun tu, qiyam tu rukun. Tapi Allah tak tanya apa sebab tak mampu. Begitulah kita boleh qiyah dengan hal lain. Jadi mampu tak mampu itu Tuhan Maha tahu. Kita boleh tipu tua kita.
Kita boleh tipu siapa-siapa, nak tipu Tuhan tak boleh. Sebab tu agama ni ikhlas penghubung antara Khalik dengan makhluk. Hilang tu putus hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itulah ada ikhlas tu punca kita dapat kebaikan. Sebab ikhlas tu dia berkait kita dengan Tuhan. Tak berkait dengan orang tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Sebab kita main ngaji sama ramai dak. Zahirnya kita kata ikhlas, tapi sebenarnya Allah SWT. Sebab kalau kita masuk dalam bilik kuliah dengan tidak ikhlas kerana gini-gini, kita boleh perbaiki niat itu, tak jadi masalah. Kita akan boleh pahala daripada awal lagi. Itu dalam syarah-syarah hadis disebut. Baik, seterusnya. Yang keempat, keimanan yang benar pasti akan tampak tanda dia pada pemiliknya, nampak tu pada kehidupan dia. Yang kelima, wajib atas seorang Islam, atas Muslim, insan, maksudnya atas seseorang yang beragama Islam untuk menolong sunnah Nabi. Dia guna istilah menolong. Maksud menolong maknanya menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Dan mengerahkan segenap kemampuan dan hartanya untuk menghidupkan sunnah. Kerana hal ini termasuk kesempurnaan cinta kepada Rasulullah. Kenapa anda guna menghidupkan sunnah? Sebab itu disebut muhyus sunnah. Nasirus sunnah, itu istilah yang digunakan. Ulama kita diguna nasirus sunnah. Ulama kita dipanggil muhyus sunnah. Sebab apa? Sebab dia angkat sunnah dalam kehidupan. Dia mengajar, dia tunjuk, dia buat. Dia tunjuk secara tampak. Ni sunnah Nabi sini. Biar orang tak buat apa, dia buat. Perlu henjak basah baju, dia buat. Ana rasa kalau kita tak sanggup buat gitu, bimbanglah takut pergi di hari akhirat nak minum air di kolam Nabi pun tak boleh. Tak ada dah kedai kopi gitu. Rauh kita tak ada minum air tu memang ada harga kita. Nak boleh hak tu kena ikut sunnah Nabi. Dalam semua perkara. Sunnah dengan keluarga tu, kitab Minhajul Qasidin yang kita baca setiap kali lepas asar hari Jumaat kan, bincang tu. Mana sunnah Nabi dalam kehidupan dengan lengkap dia bincang. Misalnya kita hidup, kita cari, dia bincang, kita baru lepas baca. Bila kita berkeluarga ni kan, tak keluarga ke tetap kita bekerja tu dalam nilai agama bagaimana. Dia bincang. Lepas tu bila dapat harta, dapat duit, orang panggil dapat pendapatan, lagu mana pula kelebihan pendapatan tu kita dapat pahala pula. Nak dapat pahala besar lagu mana? Ada nilai kecil, ada nilai tinggi, semua dia bincang dalam konteks agama. Sebab tu nama kita tu Minhajul Qasidin. Mana lebuh raya untuk orang yang dengan sengaja nak hidup beragama dengan ikhlas. Itulah kaedah yang perlu dia ikut. Ibnu Qudamah Al-Maghribi itu kira ringkasan pada kitab apa ni? Ihya Ulumuddin. Dan dia telah takhrij hadis-hadis tu. Hak mana kira-kira tak tepat dia buat lah. Tu. Hak tu sebenarnya sunnah. Sunnah. Jangan kita duduk sibuk dengan kita kata khijat orang. Khijat kita lah ke mana? Tu kita sebab ni sebenarnya kitab kita baca ni dia tak serupa susunan pengajian tauhid dalam kitab-kitab lain. Dia lain ni. Sebab tu habis kitab ni dia kena ngaji lain pula. Dia kitab akidah ni dia banyak juga. Ni bicara betul. Siapa ni tajuk-tajuk dia ni lain ni. Dia tak serupa dengan kitab-kitab tauhid lain. Kalau dengan si Asy'ariyah lain lah ni. Tak temuh bau. Bahasa Kelantan. Lain. Tajuk tu lain. Ya. Isi lebih kurang. Ya. Sebab tu bagi anak pendedahan akidah ni mesti mengikut kaedah Nabi. Bila apa boleh faham? Bila aku tahu urut boleh faham? Sahabat hak rendah-rendah boleh faham? Nyawa ayat lagu mana? Kena tahu tu. Sebab anak dulu mengaji Asy'ariyah ni dengan mana habis tak. Masa siapa bak takdir, kita duk gun kuk ni, tak faham. Mata buka jaga-jaga, bawa lidah. Maulana kata tersudut kerut lah, memang payah. Anda nak ayat ni suruh tahu ya. Sebab tu kita tak ada guna pun mengajar orang awam tu. Sebab tu kita sebut saing-saing hak lebih-lebih dah kecek. Cuma ajar ni orang mu'alaf Islam jadi mana dah. Orang baru masuk Islam, baru mengucap syahadah. Cuba ajar tu. Jalan mana? Jangan tanya kita, dah Tuhan ni ada ke tak? Jangan tanya kita. Mai ada retek, tak ada retek. Tuhan tak ada kok kiri, tak ada kok kanan, tak ada ke atas, tak ada ke bawah, tak ada tepat, tak ada arus, tidak mengambil ruang. Gedio tu dia kata. Sudah itu. Nak jawab orang, anak asal tak tu pun pening nak ayat. Tu sifat panggil tak ada tu lagu tu.
Dia bagi ada, dia ada sifat dia. Oh, dia kata tengok tu. Dia jahil. Dia anak ngaji. Cuma tak ingat. Tapi boleh rujuk kita. Hak dia ngajarnya standard bagi anak tok guru ngajar kita ni. Mana dia ngaji pondok dulu. Dia ngaji pondok. Sifat 20 dia ngaji. Lepas tu di sekolah harap pun kita ngaji dah. Tapi tidak sediti kita. Jauharah tu lah. Tinggi tu pondok kita tu. Habis. Tapi bila ngaji, kita nampak lah. Bahawa ni asal daripada Quran juga. Cuma cara dia bawa. Pendekatan dia guna tu, dia guna istilah-istilah falsafah. Dia jadi payah ke istilah. Bukan benda yang nak disampaikan. Bukan perkara yang nak disampaikan. Kesimpulan dia buat begitu. Begitu mudah. Jadi kalau kita nak guna hak payah, memang cari nyakit orang ni. Begitu ya. Dia gini ya, anak pun baca banyak juga buku. Pengalaman. Jangan kita ingat bila orang yang baru masuk Islam ni dia bodoh. Jangan kita ingat gitu. Kadang-kadang hak masuk Islam tu profesor. Dia tengok tu kita duk kecek. Ya Allah kau ustaz ni. Kadang-kadang dia saat tak boleh jawab. Tapi orang cerdik dia tak murtad. Dia kata tak boleh pakai ni. Scammer ni dia. Dia pergi cari ustaz lain pula. Benda-benda gitu kita kena faham. Sebab tu bagi anak molek kita ngaji asyar kita boleh tahu. Boleh tahu. Dan kepada orang-orang yang ngaji dah. Ni dah. Hak ngaji dah. Nak ngajar tak dia apa? Nak ngajar tak dia apa? Ramah saya nak. Anak tanya dia, mau faham ke tak mau ayat ni? Bila kita tanya dia, tak boleh jawab. Dia pening. Oh, tak terletah kawan dia kata. Tak ngaji ke dia, boleh tak terletah ke? Mak anak 20 kali ngaji. Tuk lah mak mana tuk anak. Kata mak faham ke? Faham masa depan guru. Kulit tu mak tak faham. Kata tak faham lah tu. Ini masa depan ustaz tu. Kalau ustaz tu nur tu banyak sangat tu loh. Jadi masuk pada dalam perut tu. Faham lah ni. Klik tu hilang nur itu. Tak faham. Anak kata mak tak faham benar ni. Tak faham tu kata. Cuma klik rumah tak faham. Lepas tu kalau pergi depan guru mak boleh khayak ke tak? Dia pun senyap. Tak tahu lagi dia tu. Anak bukan nak merendahkan anak-anak itu, tidak maksud gitu. Cuma kalau hadirat-hadirat boleh belajar molek lah. Biar kita tahu. Bagaimana ulama kita setengah-setengah tu kritik dan kenapa mereka tak guna keadaan ni untuk mengajar orang mula-mula masuk Islam. Dia akan lebih pening daripada masa dia duduk dalam agama dia. Sebab orang kita ramai-ramai pun tak tahu pada ekor Asy'ariyah. Kalau tanya tak boleh jawab. Sebab tu ngaji tak apa. Simpan maklumat tu. Ada ketika kita boleh guna untuk keperluan. Jumpa dengan pokok ni lagu tu. Guna tu. Ni tak tahu apa satu. Tiba-tiba duk benci pada Asy'ariyah. Mau benci ke dia? Asy'ariyah. Ke dia Asy'ariyah? Mana tahu dia tu. Tak boleh dia kena ngaji. Nak benci-benci pun biar tahu dulu. Sebab tu bagaimana kita guna istilah benci pun, mana itu tidak sesuai. Cuma kita tak mahu mengambil kaedah tu atas sebab-sebab ni. Tapi kita ngaji lah. Sebab tu bagi anak, bila kita nak mengajarkan akidah pada orang Islam dah pun, apakah orang tidak Islam, kena guna metodologi Nabi. Bagaimana Nabi terapkan akidah melalui kaedah Quran yang tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit itu. Boleh faham selalu. Boleh faham selalu. Baik. Jadi wajib pada seorang Muslim untuk menolong sunnah ni, maknanya kenapa menolong sunnah ni hak nombor 4, nombor 5 ni anak guna bahasa mudah. Manusia ni ada tahap dia, orang panggil ulama. Ulama ni tanggungjawab dia lebih besar. Dia bukan sekadar menampakkan sunnah di masyarakat, dia mengajar erti sunnah yang sebenar secara ilmiah. Bagi setengah orang yang tidak boleh nak bercakap begitu, menghidupkan sunnah dalam konteks dia adalah mengamalkan sunnah. Dan naik satu tahap lagi, amalan itu dia buat secara tampak, secara jelas. Biar orang nampak sunnah Nabi lagu mana. Kalau pergi kubur, Nabi buat lagu mana. Nabi suruh, dia buat gitu. Biarlah di sekeliling dia tidak buat gitu pun. Itu maknanya kita sedang menghidupkan sunnah masyarakat. Dan syaitan akan ganggu kita, dia menimbulkan perasaan diri kita, mu tak malu kat orang. Orang duduk pilih belakang, mu buat tak sopan dengan orang. Jadi kalau orang tu dia faham sunnah, dia tak cara. Awak tak faham, awak tanya lah. Bapa saya buat begini. Gitu. Tu sebenarnya hajat.
Itu maksudnya. Kalau kita tidak boleh sampai tahap tu, maknanya kita belum menghidupkan, belum bantu agama Allah sebenarnya. Yang keenam, wajib mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh perkataan manusia. Kerana lebih cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam daripada semua orang. Maka ini mewajibkan lebih, mengharukan itu makna mewajibkan. Lebih mendahulukan perkataan dan perbuatan beliau. Maknanya kalau bertembung di antara zikir yang keluar daripada mulut Nabi, makna wahyu, dengan zikir yang keluar daripada mulut orang lain yang tidak Nabi dan Rasul, kita nak utama hak mana? Kalau kita utamakan zikir, selawat hak tidak daripada Nabi, maka hak tu tak termasuklah kita hakikat adalah cinta pada Nabi yang sebenar. Sebab selawat Nabi pun lebih tujuh jenis selawat. Hak Nabi aja, hak warid daripada Nabi. Dah hak paling sahihnya hak kita baca dalam tahiyat tu lah. Dia panggil selawat Ibrahim. Ya tu. Hak tu nak joget lah ustaz tu. Loh, kalau kita nak buat dalam bentuk lagu dia tak comel, tak jadi. Hak tu masalah lain pula. Dia bukan bicara sini, dia kena bicara nanti kat lapar di USM. Hak tempat gatu jaring tu. Ya, dia kena gisi tu baru boleh bincang tu. Payuh dia nak ayat. Kadang ada serabut lah kita ni. Anas sebut gitu lah. No, orang tak cakap erti je mudah pak tua tak erti dia kata ni hak Nabi faham tu. Dan ni hak Nabi jelas. Dia tanya lagi, tak boleh kau kena ambil orang lain. Anak kadang-kadang lemah lah. Apa tak nak kata kena letak dekat apa ni? Kau nak tobik tu kena panggil jaga. Sebab ada dah terjun tu sebelum dia buat jari tu. Pecah kepala. Terjun. Dah jelas dah ni hak Nabi. Lepas tu dia penyesak agama. Dia kata hak Nabi ni berat tak boleh amal. Kena ambil hak ulama. Sebab ulama dia proses dah. Ni berat nanang ni. Ni berat lagi. Tu bahaya tu. Tak boleh. Bahaya tu. Bahaya tu. Kalau nak huraf, banyak kali lah boleh huraf tu. Tak benar lagi. Tak tu. Sebab tu anak sebut gini lah. Persoalan biasa ditanya. Sebab anak mengajar tentang sunnah Nabi sehari semalam 1000 sunnah dalam buku tu habis khatam. Daripada situ nak kali kuliah ada persoalan. Contohnya misalnya zikir Nabi waktu pagi dan waktu petang. Zikir waktu pagi ni ada hak pendek, ada hak panjang. Jadi bila hak panjang tu adalah orang tua mungkin duk ngaji, ngatuk duk ngaji ni. Hak mata buka pagi sekali tu. Hak tu duk ngaji kita. Kebetulan dia balas kecil kau saya tak amal sekitar 20 orang gitu. Dia minta negara-negara pun buka kitab pokok mudah-mudah ringkas. Tetapi hak tu sebenarnya. Daripada tidur bangun start nama sunnah tidur pula. Dia atas nama 1000 sunnah. 1001 sunnah. 1000 sunnah sehari semalam. Soalan hak tanya nak kali tu. Lepas tu nak apa upaya susah tak nak apa panjang. Kitab tu dia susun dah. Nama dia? Khalid Al-Husain. Tak silapnya. Husainan tak Khalid Husainan. Tak silap anak. Dia susun dah. Misalnya kata zikir pagi petang, dia mari dulu. Hak panjang dia mari panjang. Lepas tu kau pendek akhir sekali hak pendek. Kadang-kadang sebari ya. Atau anak tanya dia suka lah dia kata hak mana hak panjang ni. Dia kata ni, siapa dia siapa tu? Anak ke baru aja, so apa ujung kali. Hak satu baris. Hak tu pun tak ingat. Anak kata ingat nak mati dia tu. Boleh ingat kata ni. Dia suka ngaji. Tapi popok cikgu ni ramanya. Setengah tu pencet, setengah tak pencet. Cerdik bukan tak cerdik. Dia kata, patut hak panjang-panjang. Tak sah, dah tak ingat. Tu tujuan Nabi baca hak panjang, retok pendek, hak sederhana. Tujuannya kita boleh pilih yang mana kita mampu syarat dia daripada Nabi. Tu kata kunci dia. Mudah agama ni. Tak ada payah. Kalau orang kata agama ni payah, maknanya dia tak faham agama. Tu mudah. Tu bahasa cuma benar tu, anak kecil tu. Nah. Baik, seterusnya habis di sini kita pergi kepada perhatian tambih tu perhatian muka surat sebelah tu. Ni isunya dakwah pada mulut. Katalah seorang itu mulut dia kata, saya cinta pada Rasul. Tengok saya buat program malam cinta Rasulnya habis beratus ribu. Tak si cinta mana lagi? Dia kata. Dia siap dengan bunga dengan gapo, palu genda gapo. Ada otak saya kau mari duduk situ.
Apa tu? Nak ayat cinta pada Rasul. Kambing ada juga tapi hak ni besar. Unta. Saya cinta Rasul, saya buat gitu tu. Habis tu panggil tokoh-tokoh dari luar negara mari. Duduk berjoget situ. Tak. Baik, kita nak tanya dia beberapa perkara. Nak pasti, ni ukuran kita. Bagus juga dia ni, cara dia ni. Maknanya bila ada orang dakwa cinta Rasul, dia habis duit banyak, kita kena tanya dia. Kalau dia kata dia cinta Rasul, tetapi dalam konteks kita kata, ataupun dalam sistem hidup dia, tidak menampakkan dia ikut cara hidup Nabi, maka tu kata yang tidak benar. Hanya orang panggil semata-mata sebut saja, tidak menepati kehendak sebenar. Cakap saja tu orang panggil lagu tu. Kita tak pakar kecek, kita tengok dia buat lagu, cara hidup dia lagu mana. Misalnya anda tengok tak, ni anda tengok dalam internet lah. Anda rasa ni dia tidak edit ni, anda rasa sebab dia sebelum timbul dia panggil AI dia panggil tak? Tak? AI panggil tak? Apa lagu ni? Anda pun tengok nanti nak kata berapa benda AI ni. Zaman kita dulu tak ada. Rupanya dia satu program khusus besar tu. Sekarang ni sedang diterapkan di setiap universiti sebab banyak kebaikan dia. Salah satunya dia boleh buat Tok Peti jadi jual bak tu. Tok Peti jual bak. Kau cek suara dia boleh buat. Para kawan tu tak jual bak pun. Tu. Dia punya program tu dia boleh buat. Jadi fitnah tersebar dengan luas jugalah. Baik, tak apalah. Cuma apa yang anda nak sebutnya, kita boleh dengar contoh ni. Orang tanya dia, biarlah anda nak sebut tak. Semasa, biar kita nampak. Kalau contoh kita mari contoh di planet Mars ni, payah nak faham pula. Dia ustaz tu dia pakai serban, dia tutup telinga sebelah. Bukan tutup hidung, tutup telinga. Dia pakai serban. Kalau tutup hidung tu anda rasa pakai selok gitu lah. Ni tutup telinga. Orang tanya apa ustaz pakai serban? Buka sebelah, tutup sebelah. Patah ada sol lagi tu, dia tutup dua-dua. Ada juga. Jawapan lebih kurang ke dia. Sebagai latihan untuk tidak dengar keburukan. Buat anak ayat ke anak-anak, sepatut kena tutup mulut sebab dia kecek tak betul. Tak sebut kecek, tutup mulut. Dia kecek pun telinga boleh apa ni. Baik, tak apalah, dia tunggu lah tu nak ayat ni. Nabi pakai serban, tak ada tutup telinga. Lepas tu mana dia buat atas rasa dia. Anda tidak nafi benda-benda gitu, tidaklah kata sesak gitu. Tapi nak ayatnya betul-betul sehingga pakai serban. Hak kononnya daripada Nabi tu pun dia jah mengikut selera dia. Langsung tidak ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tak ada. Pelik. Lepas tu hak guru dia seorang lagi tu tak tutup telinga. Orang tanya apa letak apa ni apa? Wasabih. Ada pelajar tu ni panggil fawakihatut tasbih dia panggil. Kuat ngaji bahasa Arab. Kita pun dengan buah-buah tasbih. Fawakih, jamuk. Orang Arab pun pening tak payah Arab tu. Arab yang di Melayu ke. Melayu yang di Arab ke. Malah anak rakyat kata sokong lah apa budak ni. Dia tak tahu nak buat buah sebeh. Dia buat fawakihatut tasbih. Orang tanya dia buat apa sakut tekak buah sebeh. Dia jawab mana? Sebeh ni benda yang mulia. Kita tak sabar guna dia. Tak kena sakut tekak. Agama ni ikut perasaan. Semata-mata. Berat kau tiba. Tak boleh harap ni jenis lagu ni. Dia bawa kita ikut selera. Bukan ikut selera Nabi. Hak kita nak bincang ni nak mengukuhkan keimanan dia kena ikut selera Nabi. Nabi selera lagu mana. Jangan ikut selera kita. Allah tak sebab kita sakut tekak. Dia marah kanannya, dia enggak ada guru kita, dia marah. Anak kata, betul-betul ni minat Syolin. Minat Syolin ke setahun ni. Dia kata, wak nganyi pada agama, dah wak nganyi bubuk tu. Dah lalu lah. Tiga sini, sosai ni. Lepas tu ada orang perempuan tak jumpa anak tu. Ni dalam telekon. Besar ni. Dia duduk kacak kanan dua gitu, kita besar bubuk ke. Dalam kain telekon, dia duduk gok gini. Kata, wak nanti apa ni? Rupanya dia tarik wasabeh. Anda nampak masa tu macam dia warna, dia tarik lagu dia tu selok tu nampak wasabeh. Rupanya kita kan tu gosok geria. Dalam kain tu duduk gini. Duduk kecek kana. Dia kata malah dia mimpi, dia kata anak ikut ajaran dia, kalau ustaz ikut tu kita nak latih jadi Amirul Mukminin. Dalam tarikat dia. Waktu anak kata ke dia kalau wilayah 1000 sebulan anak pertimbangkan.
Anak minta 8,000. Masa tu mahal 8,000. Sebelum jauh lagi sebelum Covid tu. Dia pun neng punya 8,000. Anak kata kalau 8,000 anak boleh pertimbangkan. Anak kata, oh dia mimpi anak. Dia latih anak jadi Amir Mu'min. Dia sebut, dia kata zikir, anak zikir akan direkod, dia hantar kat mereka dia tu. Kita pun tak payah apa satu dia. Anak kata berat kalau agama lagu ni. Sebab itulah kita kena ngaji. Dia faedah kita ngaji banyak guru ni, kita boleh ngaji contohnya. Contoh, misalnya di sini. Selepas ni tak boleh sebut dari sini. Kena sebut di sana pula. Dia akan jadi di sinilah, di sana tu. Bila kita ngaji ramah guru, dan kita akan bincang untuk program akan datang, so kata mesti berbeza. Misalnya kalau tafsir saja, tafsir berapa jenis? Kalau orang ni nak ngajar, saya boleh. Tapi jangan ngajar metod, ngajar lain pula. Tafsir juga. Supaya kita boleh nampak luah. Tafsir tu nampak luah lalu. Dah itulah sebenarnya Maulana nak terangkan di daurah tafsir tu. Tapi orang tak ada faham. Sebab payah tak balik. Bila tak faham tak segitu jauh lah macam-macam. Lepas tu banyak lopok lah. Dia kata lagi. Padahal dia tak apa jijak. Dalam gua berat lah. Tapi itu sebenarnya. Jadi kita boleh fikir semula. Kita nak, misalnya contoh tafsir. Maudu'i. Tafsir tetebak. Maudu'i ini pilih pula. Tetekuaga. Ayat tetekuaga. Tafsir juga. Jadi kalau 5 orang ngajar tafsir, dia jadi nampak tak serupa. Tapi semuanya tafsir. Itu menarik. Jadi kita akan nampak. Orang panggil medan tafsir tu nampak luas sekali. Seminggu nampak luas lah. Apa tu guru ngajar tafsir. Tapi pelbagai skop dia. Ini bahagian tafsir juga. Ada dengan harfiahnya. Kalau dulu Ustaz ni waktu tetap ayat masal saja. Ayat masal saja. Satu buku. Ini pihak buku tu. Ayat-ayat perbandingan saja. Itu kena mengaji. Lepas tu lagi tetap sebab nuzul saja. Ada buku khusus sebab nuzul saja. Ayat ni kan. Bukan semua kita tahu sebab nuzul. Tapi banyak. Benda-benda gitulah maksudnya. Mana kalau tafsir saja pun tak ada 2-3 orang guru tu. Supaya Ustaz Ahmad ngajar tu. Ustaz Ngoh ngajar tu. Tu secara umum gitu. Tak apalah. Tu teruskan lah. Ambil sudut lain pula. Rasa insyaAllah kalau kita buat gitu. Kita boleh nampak luas lalu. Seminggu ngaji tafsir dengan beberapa ibu nampak luas lalu. Itu tujuannya. Misalnya bicara tafsir dari sudut kisah dalam Quran. Tapi tafsir. Ada buku khusus. Tak silap anda, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Asy'ari Abdul Hamid pada buat ada tak? Asy'ari tak Ustaz? Asy'ari Abdul Hamid. Asy'ari. Asy'ari Rahmat. Ya no. Syari. Tak ada A ujung awal. Mak anak selek pagi pun dia nampak otul lah ni. Anak tak tahu apa. Bila dengar tiba kali musim ni orang duduk hati otul ni. Kita pun jadi ngega. Terakak macam tangan tidur ni. Tak tahu apa. Serabut lah anda benar. Jadi baca lah kita ni. Bokoh mula kotak tu. Mana ipu banyak juga kita tu. Kita tak khusus dulu. Muka dah medah kan jadi buah lah kotak. Tak bokoh tu. Rupa-rupanya masih sehat lagi kita tu. Jadi gitulah hadirat. Jadi kita kena faham tu. Kalau tak faham tu memang berat kita. Jadi isu kita kata kita nak bercakap agama ni bila kait dengan wasbah kita rezeki tu berkait dengan agama. Bila kita nak sebut sebab kita ada konteks dalam konteks agama jadi agama lah. Jadi tak boleh nak buat ikut-ikut suka begitu. Lepas tu kalau orang pakai serban sebelah gini lah kan. Tak sebelah tu. Sakut sini, kat sini misalnya pakai serban. Lepas tu dia kata saya buat gitu nak saya ingat akan mati. Muka mati ke dia ikat sini. Dia ikat gitu pakai serban. Wah, aku tanya. Padahal kata mana? Sebab itulah hadirat kena tengok. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi, setakat anda tengok wallahualam. Anda pun tanya juga tokoh-tokoh senior kita. Ada ke tak Nabi letak serban? Letak sini saja. Pergi mana-mana. Dengan tetap kita ada. Kalau adanya letak dua gitu. Dia pakai ada setengah serban tak ada ekor. Nabi buat belaka tu dalam hadis. Lepas tu letak serban kadang-kadang pakai piah. Serban letak sini. Dia tak tekak gitu. Tapi letak gini ni sehingga menjadi syiar tanda tajuk. Dia kalau buat gitu tak ada dasar pun. Tapi apa yang dia buat hal tu? Itu isu dia. Benda-benda gitu. Jadi dalam agama kita ni kalau kita tak kecek bab tu tak apalah. Tapi kalau nak kecek, lagu tu. Kalau kita nak sebut benda-benda gitu. Kita kata tak payah sebut. Ustaz benda tu okey. Tak, sebab ada orang sebut. Kalau nak sebut, kena sebut biar betul. Kena sebut biar betul.
Gosok gigi Nabi ajar. Sahabat kata, Nabi bila gosok gigi dia tidak buat gini. Dia pusing gitu. Jelas sahih hadis. Nabi tidak gosok gigi. Bahkan dalam syarah hadis sebut sebab Nabi tak sewi gosok gosi, takut jadi luah gosi. Nabi buat gini. Agak tu sesuai dengan doktor tu. Doktor kalau kita tanya bagi dia kata memang kena pusing gitu gosok gigi. Tu nak ayatnya Nabi ni bila bercakap bila daripada Nabi dia tidak akan bercanggah dengan orang panggil maklumat sebenar. Walaupun 1000 tahun lepas tu baru orang tahu berdasar pada kajian. Tu sifat agama Nabi. Sifat sunnah Nabi. Dia tak bercanggah. Begitulah. Baik, seterusnya sebab ini perhatian. Bila ada seorang yang mengaku dia cinta Rasul, kita kena tengok. Kalau dia tidak mendahulukan ucapan Rasul atau perkataan selainnya, tu orang panggil kecek saja. Orang panggil kecek saja. Baik kalau seorang ustaz, bila orang tekan dia tanya dia, cuba mari hadis Nabi. Dia kata hadis ni tak ada oleh kitab, tersimpan dalam dada ulama. Dia parut, tak boleh nak royak tu. Sebab saya kata kitab demo, kata tak sahih, kitab kita sahih. Ada 2 jenis kitab. Orang tanya, mana kitab demo? Tak boleh. Mau kitab kawal kan? Agama aku dia lagu tu. Tu masuk kitmanul ilmi tu, syaitan tu panggil syaitan tu. Tak boleh dah. Sebab tu hadirat, kalau kita ngaji dengan cara molek tasawuf agama, kita faham molek gitu, kita boleh tengok watak manusia tu, kita boleh agak dah ni banyak dah lari daripada Nabi ni. Kita boleh kata gitu. Walaupun kita orang kampung biasa pun. Dan di Kelantan kita ni ada jenis gitu. Dia ngaji yang Maulana dulu pada anak. Masa ngaji miskat tu anak gigi ada dah. Siapakah hari ni tak putih lagi ngaji? Anak tanya dia, tak putih ngaji. Dia kata nak putih juga nanti mati. Kemah jawab. Nanti mati. Dia sehingga dia boleh bercakap agama. Cuma dia tak sering ngajar. Dia tahu ni, dia boleh royak. Orang kata, muka lama ngaji. Lepas tu dia bukan ngaji Maulana, dengan ustaz tu dia ngaji, ustaz dia ngaji. Ada je. Bukan seorang dua tu, ramai juga. Sebab tu anda kata, bila kita ngaji dengan cara yang berterusan, tulu zamanin, Imam Syafi'i kata nak dapat ilmu ni, mesti tulu zamanin wadhu malin. Kena panjang masa, dah kena ada duit. Duit ni untuk support kehidupan kita lah. Gitu lah, kena faham tu kan. Jadi kalau dia tidak mendahului orang panggil hadis Nabi, lafaz Nabi, sama ada zikir, doa dan sebagainya, tak sah. Itu kecek saja orang panggil. Itu cinta pada lidah saja, bukan pada hati dan pengamalan, tidak. Yang ketiga, tidak menolong sunnah baginda. Yang ini dia tidak pamerkan, tidak dedahkan pada khalayak sunnah Nabi. Tidak juga. Malu kita ni nak, siapa Tok Guru Bukti dah mengajar hari ni, nakut lagi anak murid. Tok Guru Bukti, Tok Guru nak sambung kerja lain dah. Anak murid tu nakut situ. Baik-baik juga bahaya aku nak laki esok. Guna bahasa tu mudah nak. Wayak molek tak reti. Apalah penakut semua. Bukan suruh kata kat orang apa. Amal untuk dia sendiri. Sebab sunnah Nabi bukan dalam bilik saja, luar rumah ada sunnah Nabi. Baik, cuba kita tengok lagi. Kena tulislah tu. Mana ada kitab. Menolong maknanya mempamerkan. Ini ada sebenarnya anak buat nota tu kita bincang hadis. Nadarallahu mra'an kan idza sami'a maqalati fahaddathahu kama sami'a. Seseorang itu kalau dia menukilkan dia menyatakan, meriwayatkan, membicarakan perkataan daripada Nabi, sunnah Nabi, seperti mana dia dengar tanpa buat takut tambah, dia sudah dapat nadaratul wajhi. Dia sudah dapat muka berseri-seri di hari akhirat. Hadis tu dibincang oleh ulama. Maksud menyampaikan hadis Nabi seperti hak Nabi ajar, kita terima begini, sunnah Nabi beginilah kita amal dan kita pamer kepada masyarakat. Apa maksudnya? Salah satunya mengajar tepat seperti mana hak sunnah Nabi. Amal tepat seperti sunnah Nabi. Dasar lagi hak ni yang paling penting. Dia panggil mempamer ke sunnah Nabi pada khalaq. 3 ni salah satu mesti kita boleh buat. Mungkin kita tidak alim, kita tak nak mengajar tu. Tak tu tinggal 2 lagi. Amal tak kita boleh amal. Sebab bila kata amal, dia ada setengah-setengah sunnah tu dia mesti diamal di khalayak.
Hak tu pun dia buat juga. Sebab setengah orang amal sunnah di rumah sahaja. Luar tak berani. Takut orang kata ahlus sunnah. Kalau lagu tu berat juga kita tu. Tok guru berhenti dah mengajar. Berat ada ya. Tak mari hari ni dia tu. Hak dia perlu amal sunnah. Lepas itu dia telefon Hana. Perlu duduk tengah bahasa baju ni ustaz ni. Masa tanah duk KL. Selama. Orang buat akikah ke tahnik tu, orang duk akak budak ke, lepas tu dia duduk, dia seorang duduk, orang semua bang duduk gosok sallallahu ala Muhammad, gosok kepala. Dia seorang duduk, kepala hojak. Lepas tu dia telefon Hanan lah dulu, tengah peluh lah. Anak kata baguslah peluh anak Allah. No, bukan main bola. No. Oh dia kata ustaz rasa begini juga dulu. Sopo anak kata. Kali kedua tu lah Kali ketiga kau lain lagi. No. Mula-mula tu yang mula-mula senapah tu. Dia kita kena ingat kena pergi ni kata kunci dia. Jangan kita banyak cakap. Kita banyak buat. Kalau kita banyak cakap tu mai sono. Kadang-kadang tak teringat rokok datangnya. Sono. No. Salah tu tidak niat nak sebut tu. Sebab sebut rokok ni orang maru. Salah tu. Pok kita tak isap rokok belakang dia telan gitu rokok tu. Bola isap rokoknya. Malu kat orang. Ngaji sunnah apa isap rokok. No. Berhenti lah. Pok darana bila ada kesedaran nak berhenti rokok tak boleh pergi Mekah setahun kerja tukar kayu. Boleh berhenti. Tapi berhenti pun sudah ada kesan daripada paru-paru. Lah ni terlantar sakit. Tapi dia boleh berhenti. Dia cerita kerana dia kata mula-mula nak berhenti beberapa bulan tu dia jadi penah mata tak isap rokok. Dia jumpa putih rokok tu, dia isap sikit tak ada, tinggal putih aja. Dia cucuk sekali wah curah mata. Dia sebut kerana tapi dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti. Nekat dia tu. Boleh berhenti. Selalu ayatlah. Kalau tak boleh juga duduk sini kita ikat dia tu. Nah, jangan klik rumah 2-3 hari. Boleh insya-Allah. Ni nak kecek sunnah rokok datang cucuh pula tu. Tak cucuh boleh kira. No. Lagu mana? Kena buat ada sebelum kita biar agak sekali kita peluhkan sunnah ni. Betul lah tak usah kata orang. Kalau kita buat orang tak marah. Ni kita duduk orang. Sikit-sikit bid'ah. Memang betul bid'ah. Tak usah katalah. Kita ubah dalam bentuk lain. Lisanul hal. Kenapa ada ja'al haq wa zahaqal batil, mempamerkan kebenaran, kebatilan akan hilang bila-bila masa ya. Baik, seterusnya, tidak membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menumpaskan orang-orang yang Malaysia. Ni bakali dia kena ulama lah ni. Supaya ada setengah-setengah sahabat kita duk buat teruk. Nak pagi bila sampai kepada saya dia teruk. Hari ni besar tu pahala tu. Dia rayak lagi ni berasa dalil. Dan dia terbuka kalau saya tak betul, perbetulkan. Terbuka. Dan kalau ada orang tegur dia ngaku bagus dia. Dia kata baca baris tak betul. Dia kata saya lemah bab tu. Ambil kawat bab tu. Tu anak dia tak ayat, anak tolong ayat. Hak lain. Tak usah tengok bab baris, tengok bab lain. Sebab hak baris betul. Hak saya duk kritik, hak baris betul ni. Berat hati-hati. Bagus sungguh orang tu bila dia ajak kemari dalil. Ana duk tengok cara dia rujuk tu malam tak apa nak tidur lah ana tu. Bukan mudah tu. Tu Jadi mungkin kita tak sampai tahap tu. Sebab tu anda kata hadis tadi nadharallahu mra'an tu dia bukan semata-mata kita buat react, kita mengajar, kita sebut. Kita amal termasuk dalam kita boleh nadharatul wajh, muka berseri-seri juga. Ni amal untuk diri sendiri pun tak buat. Kalau buat tu alhamdulillah. Lepas tu nak amal sunnah depan orang. Bukan nak kata kat orang, nak amal untuk diri sendiri depan orang. Sebabnya tak serupa sedikit ya, tak serupa dengan masyarakat. Hak tu pun takut. Ngaji Bukhari. Yang mana Bukhari tu siapa mati di perantauan. Kerana memperjuangkan sunnah. Sebelum anda baca cerita dia tu guru Maulana sebut lah. Dia kata Imam Bukhari ni bahawa dia tu ngaji sebut sama hadis Bukhari masa dalam kelas. Ini cerita dia sebelum dia mengajar di Masjid Kubakhiyah lagi. Dia kata Imam Bukhari ni tak ada nak mikir kepada khijah, tak ada mikir sehingga tak cukup makan. Ni tuk guru kita duk mengajar tu yang punya kitab tak cukup makan. Kuker. Sehingga bila mati tu tutup tubuh dia tu orang kapur dia pergi tengok tubuh buka tengok tak ada daging. Sikit ya, kuker kat.
Tu pejual sunnah. Tu dalam maknanya kita amat tak usah kecek banyak. Kalau kecek orang marah, kita buat, insya-Allah ada perubahan. Ada perubahan. Patut orang bercakap sunnah ikut cinta Rasul, dia kata tapi tak mahu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Bila orang sebut malah nak cerita panjang. Kalau nak ulah banyak lah tu. Anak pun baru tengok ada setengah ustaz tu. Dia kritik pula orang duk kritik orang yang buat bid'ah. Dia kata benda-benda kecil gitu tak payah jadi balas. Benda besar lagi. Tak perlu. Tu masalahnya. Gak kita ni orang kampung ni hak tu ya kerja kita ni. Gak dia kerja besar kampung dia aja. Orang kampung semua kita semua dia kerja besar. Kita ni pemimpin juga, pemimpin rumah ya. Tok ngulu dak, tok imam dak. Bukan tak layak. Tapi orang Islam, patut dia kerja besar kita buat. Dia. Siapa ya? Sebenarnya hak jadi isu dalam masyarakat cuba perhati mak hak tulah hak hidup dalam masyarakatnya. Amal itulah. Jadi kalau kita kata kerja besar, nak bicara tentang pluralisme, liberalisme, siapa dia boleh bicara tu? Pokok kita dari basi ni, tak boleh sebut tu, kena ngaji khusus tu. Ana pernah masuk dalam satu program ni, ana pergi sebagai pendengar, cuma diminta cakap sikit tentang Syiah lah. Dia satu perbincangan tertutup sekitar 15 orang. Muju ana dibenarkan masuk belah di badai je. Hari nak ayat cerita ni. Ada seorang pensyarah tu, dia pensyarah kajian tentang ajaran sesat, dia ada perempuan dia. Memang dia fokus satu daripada mula-mula dia gerak habis daripada universiti dia fokus tu dan dia ni cacat ketara lah sehingga anda tengok dia anda paling lain kecacat fizik tapi hak dia rakyat kita hak dia bercakap tu dok contohnya dia kata bila dia nak berjumpa dengan apa-apa LGBTQ ni tambah Q lagi hak baru tu LGBTQ ni tak ada faham kita berapa nama LGBTQ tak apa tu apa LGBT ni set luar tabi'i ni ringkasnya begitulah dia kata nak panggil buat ni dia setengah dia ada ketua dia LGBT ada ketua hak ketua dia tu bukan seorang puak hakim pegawai profesor macam-macam kelas-kelas golongan terpelajar intelek kalau kita nak kecek dia nak ayat dia tak betul dan kita nak berhujah dia Ustazah ni kata, saya bila nak jumpa buat dia ambil masa 3 tahun buat kajian tentang corak pemikiran dia. 3 tahun. Nak jumpa dia, 3 tahun kemudian nak jumpa dia, lah ni kena buat kajian dia. Apa dia maksudnya? Kita nak bercakap tentang kesalahan orang ni, tambah-tambah kesalahan tu dalam bentuk akidah, cara hidup, jenis gitu. Dia kena buat kajian tentang pola pemikiran dia tu. Dia mikir lagu mana. Punca dia sesak macam mana. Gini masa. Dia tak faham mana. Kena tahu ada belakang dah tu. Baru boleh pergi jumpa dia. Barulah kita masuk melalui pintu yang betul. Sebab ada berlaku kes. Ni berkenaan dengan Syiah lah. Dia dihantar oleh pihak kerajaan untuk buat siasat Syiah. Tapi dia tak cukup ilmu. Dia jadi Syiah akhirnya. Mana buat macam mana? Anak dia jadi penulis buku Syiah. Saya dia. Pada asalnya nak pergi kaji Syiah. Apa tak ada ilmu. Sebab tu bahkan jangan kita ingat mudah benda ni. Dia pala sesak ni bukan bodoh cidik-cidik belaka. Jadi benda gitu kita kena faham. Baik, cuma saya nak sebut di sini dalam satu buku ni sebenarnya dia buku ni dulu dalam kuasaan awak mengajar ensiklopedia tentang agama dan mazhab ni. Mawsu'atul Adyam wal Madhahib al-Mu'asirah. Satu jawatan kuasa ulama tulis buku tu. Semua ajaran sesat di dunia ni dikumpulkan dan paling menarik buku tu dia akan sebut dulu. Kesesatan ni berpunca daripada mana? Hak tu mesti sebut. Dia panggil juzur akidah dia panggil. Akidah ni sesat. Mana juzur, mana butir dia. Dia sesat bermula pada tunah butir dia. Tunah ni yang selepas tu butir dia. Apa dia? Semua sebut situ melampau memuji orang salih mesti ada. Setiap ajaran sana. Bab yang berapa kitab ni? Uluwun fis salihin. Maknanya dalam kitab ni walaupun mungkin kita nampak tidak sebelah mana tetapi hakikatnya duk mana tu? Duk mana tak ingat tu? Titik 5. Bab kelima lah.
Boleh tengok semula. Makna ghuluwun fis salih, makna memuja orang soleh berlebihan, itu merupakan butir, titik mula untuk seorang itu jadi sesat. Kena tengok semok semula pelajar itu, kalau tak ingat. Sebab tu tak boleh. Sebab tu Nabi dia tutup terus. Sebab tu ulama kita bila bercakap tentang Nabi mesti melalui hadis yang sahih. Nak sebut tentang kelebihan Nabi. Kalau tidak sahih, dia akan timbul masalah. Selagi sahih, dia tidak merosakkan pahaman kita. Namun lagi hadis sahih. Kalau kita baca dari itu, kenapa hadis nama sahih? Sebab dia akan menyihatkan akidah manusia, menyihatkan syariat manusia, menyihatkan akhlak manusia. Itu sifat hadis sahih. Kalau tak sahih, dia akan merosakkan pemikiran, merosakkan kehidupan. Bila dia tidak sahih, walaupun zahir nampak molek. Bapa tu tak ada berkat. Itu yang kita nak sebenarnya. Baik, orang yang tidak mahu melakukan hal-hal di atas, 5 poin yang dia sebut, ikut Nabi, mendahulukan orang panggil hadis Nabi, menolong sunnah Nabi, membela syariat Nabi, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Siapa dia tak sanggup nak buat 5 perkara ni, tiba-tiba dia mengaku dia cinta Rasul, dia sayang Rasul, ketahuilah bahawa pengakuan dia itu adalah pengakuan yang dusta. Pengakuan itu adalah pengakuan yang dusta. Tak betul. Sebab tu anak sebut sama. Kadang-kadang bila kita sebut ni, orang marah, orang kata buat nganyi. Nak macam mana? Sebab tu bagi anak, siapa pun mari, dia dakwa dia siapa pun keturunan Rasulullah kau tak kira. Kalau betul, Alhamdulillah. Betul kau tak betul, itu kita tak kira. Sebab seseorang itu dia masuk surga, dapat rahmat Tuhan bukan kerana keturunan. Maknanya kalau kita perhati hadis-hadis agama Islam kita, dia tutup selalu. Benda yang tak perlu dalam agama, dia tutup selalu. Hak perlunya ke dia? Ikut Nabi, ikut Muhammad sebagai Nabi. Atas dasar keturunan. Sebab tu tak ada sahadis pun yang menyebutkan bahawa keturunan Nabi dapat layanan baik di hari akhirat semata-mata keturunan Nabi. Tak ada sah hadis. Sah kerana masuk surga dengan modal keturunan. Tak ada. Jadi maknanya hak tu tak perlu kita highlightkan dalam hidup. Kalau betul, sebenarnya ni baru anak ayat ni, anak ni keturunan Nabi Adam. Sebelum ni anak tak ayat. Cuma nak ayat. Tak perlu sanak. Kau ada pun kita ni keturunan lain, tidak Nabi ada. Tapi kita tak sahur tu. Kau tahu belakang. Tak sah lah hadirat. Kalau orang ngajak agama sungguh, anak tengok pun lemah hadirat. Dia pergi ke Selatan Tai ni dok. Dia naik kuda. Anak faham tu. Dia pakai sobai hitam naik kuda. Lepas tu dia pakai baju napok, bergemuk baju dia tu. Semua tu ada disebut dalam sirah tu. Kehebatan tentera Islam. Tentera Islam. Kita faham tu. Masalahnya orang Tina duk baris tepi jalan ni. Tak tanya. Dia regu kat tengah. Pakak tengok tu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak kena tu kalau lagu tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Cara nak bawa agama tu bukan lagu tu. Tak salah. Sebab tu anak tengok dan kata ini tak betul. Jalan sungguh. Rupanya tidak keturunan Rasulullah. Skema juga. Tu ada. Sebab tu benda tu tak perlu. Manusia ni kena ingat. Manusia ni atas nama individu. Bila dia manusia tak kira keturunan dia macam mana pun, dia tetap terhormat kalau dia bertakwa kepada Allah. Tu prinsip agama. Katakanlah mak dia, contoh, ni contoh saja, na'udzubillah, bahasa anak guna. Katakanlah mak dia tu keturunan pelacur. Pak dia pun jenis keturunan tak molek. Tapi kalau anak dia bertakwa kepada Allah, Allah tak kira keturunan dia. Tak ada kasta dalam agama. Tak ada. Tu nak ayat buih agama. Baik. Allah berfirman, cuba tengok dalil seterusnya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan mereka dia wadah tu. Siapa wa yaqulun, waw jamak tu kembali pada siapa? Orang-orang munafik. Dia kata begini. Ni ayat contoh tadi. Ni hak jenis ngaku beriman, perbuatan tak serupa dengan Nabi. Quran ayat dia. Ngaku beriman. Abdullah bin Ubay, dia nak baca sejarah dia. Kalau hari Jumaat dia duduk sah depan dekat dengan tempat Nabi duduk. Mihrab. Bukan kata duduk sah depan tepi nelon dak.
Sah depan duduk dekat Nabi. Ada dalam riwayat sebut, cerita ni selepas peperangan Uhud berlaku cerita ni dalam riwayat. Bila Nabi tubik daripada rumah Nabi tu nak pergi ke Raudah tu lah, nak pergi ke tempat mimbar Nabi tu. Nabi nak naik tu. Bila Nabi tubik dia bangun. Dia puji Nabi. Dia khalayak. Semua sahabat tengok. Dia boleh berpura-pura begitu. Sehingga ada dalam riwayat tersebut setengah sahabat kacik gigi taruh. Kacik gigi sehingga nak tarik dia keluar daripada Masjid Madinah. Dan ada suruh dia keluar. Dia kata apalah awak Islam ni. Tidak cinta Rasul. Kita puji Nabi dia mahu. Tengok dia muka tebal, tengok memel lah. Boleh jadi orang politik mati lah pokok ni. Jadi muka tebal. Dah, kacik Allah memel dia boleh. Padahal dia sabotah. Dia baru sabotah peperangan Uhud tu. Dia boleh lagi. Dia semaya hari Jumaat, duduk belakang Nabi. Bila Nabi naik baca khutbah, dia bangun puji Nabi. Gini-gini. Tengok dia hadirat. Jadi muka tak malu. Muka tebal. Dia boleh berpura-pura. Jenis orang yang mengaku beriman pada lidah tapi perangai tidak mencerminkan kehidupan sunnah. Cuba kita tengok bagaimana Allah abadikan perangai mereka ni dalam surah An-Nur ayat 47 hingga 48. Cuba tengok. Wa yaqulun amanna billahi wa birrasul wa ata'na. Dia kata ke dia? Orang munafik kata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na. Dan kami taat. Bukan beriman saja. Taat. Padahal tahu belakang menipu ni. Dia boleh kata gitu. Tu. Dia tak apa nipu, syarat muka confident. Dia tak apa. Itu penting. Baik. Kemudian sebahagian daripada mereka hak bercakap tentang cinta Rasul dan taat Rasul, mereka berpaling. Berpaling di mana tak ikut ajaran Nabi tu. Baik. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jangan percaya kepada lidah-lidah mereka. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebahagian mereka menolak. Ni perangai apa-apa orang ni buat kenyataan beriman tapi sebenarnya tak beriman. Cuba kita tengok ringkasan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan orang yang berpaling. Ni kalau anda nak sebut bahasa mudah, Allah menafikan beriman kepada orang yang mengaku beriman tapi tak taat kepada Nabi. Allah kata tak beriman. Hak ni tak beriman lagu mana? Apakah tak beriman makna kafir ataupun tak beriman makna tak sempurna iman? Dua serentak boleh masuk. Kalau dia tu bercakap atas kapasiti dia sebagai orang munafik akidah, hak dia bercakap tu sebenarnya tipu, hakikat dia tidak beriman. Kita boleh pakai zahir ayat ni kalau untuk munafik. Baik, kalau orang Islam pun ada perangai gitu. Jenis pasal bermuka-muka ni, bertakiyah ni, dia Islam lagi. Tu maknanya dia tu tidak sempurna iman. Sebab dia beriman, cuma iman tidak sempurna. Maknanya penafian iman di sini penafian sempurna sebab dia Islam. Tapi kalau dia tu memang kafir sebenarnya, sepuluh munafik akidah ni, maka dia sebenarnya tidak Islam. Penafian iman ni, penafian asal iman dia panggil. Itu maksud dia. Kena tengoklah. Orang bercakap tu dalam konteks mana? Dia Islam ke dia munafik akidah? Masalah munafik akidah kita tak tahu. Terserah pada Allah. Sesat kita boleh tahu. Cuma nak poin paling utama daripada ayat ni, ada watak manusia dalam kehidupan umat Islam ni, dia bercakap cinta Rasul tapi dia tak ikut apa yang Rasul suruh. Memang ada. Lepas tu nak tahu macam mana? Hati dia serah pada Allah. Kita tengok pada perbuatan zahir dia. Kita hukum pada perbuatan zahir dia. Tengok zahir lagu mana. Ana sebut satu peristiwa berlaku ni. Dia cerita ni berlaku ketika masa tu Khomeini tengah melonjak naik nama dia di kalangan dia panggil gerakan Islam dunia lah. Dan perkara itu tak terkecuali kesan di Malaysia juga. Ni anda sebut sejarah ini betul sebab dia terbuka. Mula-mula penubuhan Madinatul Ilmi. Tahu Madinatul Ilmi? Sekolah rendah Islam Madinatul Ilmi di Pondok Tok Kenali. Nak boleh tubik Madinatul Ilmi itu, orang yang buat ucapan kerana nak rasmi, kena orang alim juga dia ni. Dia kata kita letak Madinatul Ilmi ni kerana sebagai nak mengambil semangat daripada hadis Nabi. Nabi kata ana Madinatul Ilmi wa aliyum babuha. Aku bandar ilmu, maka Ali lah pintunya. Dia baca hadis ni.
Dia tak teringat padahal kawan ni hak dia baca ni tok guru dia di India penentai Syiah pula. Tulis buku tentang Syiah, menentai Syiah. Rupanya dia tak teringat. Sebab dia jumpa hadis tu dalam kitab Ahli Sunnah. Padahal itu sebenarnya perawi Syiah. Gak tok guru kita ada masa tu ni. Tok guru kita Maulana. Mana tok Syekh ni baca hadis ni? Hak tu Syiah tu perawi dia tu. Nak ayat begini. Baik, tersalah. Nak macam mana? Apa yang nak sebutnya bahawa mana kita kata kesalahan itu boleh berlaku. Bila ditegur, tidak buat perubahan. Tidak buat perubahan. Jadi jenis-jenis tersalah, tak kiralah tersalah dalam cakap agama, kau tu boleh berlaku pada siapa saja. Manusia sehebat mana pun boleh berlaku. Orang panggil ulama hadis pun boleh berlaku. Tak kisah tu. Ana nak sebutnya bahawa kesalahan-kesalahan yang berlaku, biar kita faham. Orang panggil kesalahan dalam buat agama, boleh berlaku. Tetapi kita kena buat pembetulan. Bila tidak buat pembetulan, katakanlah orang amal tu, dan ana nak sebutnya, gini berkait dengan ayat ni, kalau seseorang itu dengan sengaja menipu, ataupun tak sengaja, tiba-tiba dia tak buat pembetulan, sebenarnya, kalau kita baca dalam kitab tentang munafik, sebenarnya itu salah satu ciri munafik. Baik. Dibincang juga dalam kitab. Ada kitab dengan anak ni tentang munafik. Kenapa Nabi sebut alamatul munafik salah satu? Tanda orang munafik ni 3. Ni munafik akhlak dia panggil. Apa disebut tanda munafik? Rekahnya begini. Kalau seseorang itu ada 3 tanda, bila bercakap bohong, bila diberi amanah khianat, bila balas benda kecil pun jadi besar, tu antara 3. Patut ada selagi sebut 4. Tak apalah 3. Apa maksud dia tanda ini? Mana kalau ada pun sudah ada dah ciri munafik. Apatah kalau ada 3? Apa maksud dia? Para ulama menyebutkan, masa kita nak tadabbur hadis ini, ia bermaksud bahawa kalau seseorang menyedari dalam diri dia ada sifat munafik, tapi dia biarkan sifat itu bersarang dengan lama dalam diri dia, dia tidak ada usaha nak buat ciri atau sifat munafik itu, lama kelamaan munafik itu dia jadi besar. Dia jadi membarah dalam tubuh kita. Dia boleh menyebabkan kita jadi munafik yang tulen. Dia boleh sampai peringkat dalil tu kafir. Dia boleh jadi gitu. Kau tu ulang Nabi suruh buat lalu tu. Tu nak ayat ni. Sebab itulah kita kena faham dalam kehidupan kita beragama ni, bila kata ada dosa, betul boleh bertaubat. Bila taubat jadi baik semula. Dia ada satu istilah lagi yang dianggap sebagai pelaku dosa yang parah, ialah yang mengekali melakukan dosa tanpa bertaubat. Ini lain cerita. Ini berat. Dia tak bertaubat, patut duduk terus menerus buat dosa tu. Ini lain cerita. Ini berat. Ini berat. Ni sampai satu tahap, dia boleh jadi sampai mereka Allah kecap dalam buku amalan dia sebagai pendusta. Sampai begitu sekali. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah kita kena beringat. Sebab tu ayat yang kita baca ni jangan kita nampak pada orang saja. Takut kita jadi gini. Ni benda penting juga ni. Sebab kitab Minhajul Qasidi tu dia ada bincang. Rasa menariklah perbincangan ni. Dia kata biasanya kelemahan kita sebagai orang Islam nak ikut sunnah ni, dia tidak lihat kepada kesilapan diri dia. Ada sudut-sudut tertentu dia masih belum mengamalkan sunnah, tapi dia tak ambil perhatian tu. Akhir sekali benda tu berlaku dengan masa lama, berpuluh tahun benda tu dia tak ubah. Sebab dia silap fokus. Dia nak nampak benda-benda ni saja. Tapi benda tu dia tak lama bersehari dalam diri dia. Misalnya ke dia sifat malas misalnya. Sedangkan sifat malas tu memang berat tu kalau kita bincang. Kalau tengok Imam Ghazali bincang memang menarik lah. Minhajul Qasidi pada Al-Kasal tu. Dia tak caus. Dia ada penyakit tu. Dia akan merosakkan kehidupan di masa akan datang. Lama kelamin dia kata nak sunnah kau terakhir kesal. Sebab tu dia kena buat cepat-cepat. Itulah ulama kata bahana musirrun ala dhunub. Orang yang kekal terus menerus melakukan dosa, tak bertaubat. Dia suku. Betul kita buat salah bertaubat hilang, tapi tak bertaubat tu dia satu beban yang lain pula dalam kehidupan orang Islam. Ana sebut ni dalam konteks supaya kita ni jauh dengan sifat munafik itu. Sebab tu Nabi kata orang depan orang molek, tapi bila seorang melakukan dosa semahu-mahunya, Allah akan hapuskan kebaikan dia. Dia ada hadis tu. Buat dosa secara bersendirian. Depan orang Allah nampak jauh juga. Kita tengok persejuk hati.
Tapi bila tak ada orang dia duduk suara, macam-macam dia buat perangai dia. Tak molek. Dengan telefon dia, macam-macam. Tu zaman kita ni, jelah benda tu. Baik, seterusnya. Hadis yang anda baca sini, kita ambil lah sini, kita baca sini, kita perhabiskan sikit lagi. Cuba tengok. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, mana terlupa poin sini. Ni boleh dikatakan banyaklah disebut dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Sebab ana kumpul khusus dalam satu folder kitab Tazkiyatun Nafs. Kalau kita baca memang ulama sebut apa dia? Hak Nabi sebut tanda-tanda munafik ni, kalau kita tidak buat secepat mungkin dengan kadar segera, dia boleh menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjejah tu dalam bentuk macam mana? Dia semakin hilang semangat hidup beragama. Dia semakin hilang, orang panggil nak mengkualitikan pada dia, jadilah sikit-sikit lah dalam keadaan kita tak sedar. Rupanya sifat munafik yang Nabi suruh buat ni, rupanya dia tu orang panggil dia masa parasit lah. Dia guna tubuh kita tapi untuk dia, menyebabkan kita jadi rosak tubuh kita. Hak sini rosak agama. Tiba-tiba bila tua tu jadi berubah, perangai jadi teruk. Rupanya dia tak buat penyakit tu dalam tubuh dia. Rupanya sifat munafik duk makan amalan, duk makan kehidupan beragama sikit, dah kesal dia ternampak masa dia tua. Bila tua jadi perangai huduh. Masa muda pergi masjid, tua tak pergi masjid. Boleh jadi. Kalau kita baca buku-buku tu, kita rasa singkat lah. Setengah orang masa muda teruk, bila tua berubah jadi baik. Ni tak. Masa muda molek. Bila kau tua, kau tak jadi. Tu na'udzubillah min zalik. Baik, cuba kita tengok di sini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ni dalam kitab Bukhari Muslim ada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Anas sebut sanilah. Thalathatun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mana kita tengok semula hadis munafik tu. Tak apa, kita tengok semula tu. Wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ada 3 perkara Nabi kata. Sesiapa yang ada dalam dirinya ketiga perkara itu, pasti dia akan merasai manisnya iman. Kalau hak tadi, hak sifat munafik tadi, kalau ada hak tu, dia tak akan rasa tu sikit abuk manis iman. Bahkan dia tu hakikatnya hidup berpura-pura setiap saat. Dia gini, hidup berpura-pura makna dalil lain. Luar penampilan lain, hati lain. Itu lawan kepada iman. Sebab iman, hati, lidah dengan amalan mesti selaras. Itu makna iman. Tapi munafik tidak. Dia tak selaras. Hak sebut dengan hak buat tak serupa dengan hak dalam hati. Dan hak dalam hati tu, yang disimpan dalam hati tu adalah benda mungkar. Tu kena ingat. Sebab Ibn Taymiyah kata, kalau hak dalam hati tu molek, cuma tunjuk luar ni tak molek kerana takut. Misalnya sahabat Nabi tunjuk luar ni macam sembah berhala, pergi juga tempat berhala. Dah takut, dalam hati beriman. Tu orang tak panggil munafik tu. Sebab kalau tak pergi ke berhala, orang kata jalan dah ni. Islam dah ni. Takut orang kata. Gak pada waktu tu orang kafir dia keseksa orang Islam. Maka takutlah. Pasal gigi pun terpaksa. Man ukriha kan, man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Orang dipaksa, hati dia tetap tenang, tidak jadi gugur syahadah dia. Sebab dia dipaksa, terpaksa. Baik. Hak ni kita nak baca hak sebaliknya. Orang hak mana selaras, iman, lidah, hati, lidah dan anggota selaras. Hak inilah maksud iman. Kena serupa. Tak ada unsur-unsur munafik. Baik. Sesiapa yang dalam diri dia ada 3 perkara ni, dia akan rasa iman tu manis. Serupa dengan benda. Serupa dengan kuih. Serupa dengan sesuatu yang fizikal itu. Boleh rasa manis. Apa dia? Dia cinta kepada Allah dan Rasul lebih berbanding cinta kepada selain Allah dan Rasul. Mana dia cinta kepada Rasul lebih daripada orang lain. Yang pertama. Yang kedua. Dia cinta kepada seseorang kerana Allah, bukan kerana dunia. Yang kedua,
dia benci, dia tak suka kembali kepada kafir, seperti mana dia tak suka dia dicampakkan ke dalam api. Tu kebencian. Maknanya orang yang ada kebencian macam ni, dia akan menjauhkan diri sejauh-jauh daripada punca kafir. Punca menjadi kafir, dia akan jauhkan diri. Baik, 3 perkara ni. Siapa dia ada 3 perkara ni, dia akan rasa kemanisan iman. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta seseorang tidak akan merasai manisnya iman sebelum ada 3 perkara ni dalam diri dia. Hak sajalah. Baik. Oh, ni panjang juga cerita ni. Asal kena bincang semula ni. Panjang juga ni. Kita bincang semula lah ni. Kita bincang semula. Sebab hal ni anaknya gini, sebab dia dalam tak apa, anak cubalah, anak cuba cek balik nota tu. Sebab hal ni anak buat syarah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita buat syarah. Sebab syarah kitab tu dia ada najili. Nanti anak mari, sebab hak ni sini dia ringkas dia buat. Kalau dia ada baca kan hak ni daripada berapa ni, lebih kurang 3 muka surat ni hak dia bincang ni ringkas lah. Dia ada pembahagian tu, cinta ni hak dalam hadis ni bincang cinta ni dalam konteks mana, lepas tu cinta dalam konteks manusia dia ada bincang tu. Jadi kita nak tentukan cinta kita tu hak mana, sebab kita tak cinta tu sama dengan orang kafir dari sudut tu saja. Kita nak lebih daripada tu. Jadi kalau nak lebih tu, apa kefahaman yang perlu ada? Tu bagus tu. Nanti mungkin insya-Allah dalam sesi akan datang. Anak kena saya nota tu, nota tu anak pernah baca di satu masjid di Shah Alam dulu. Baca hal tu lah beberapa siri supaya kita nampak. Kalau tidak bahaya. Dan sifat munafik tu lagu mana? Yang menghalang seseorang itu akan rasa manisnya iman itu. Okay, kita berhenti setakat tu lah dulu. Lepas tu untuk syarah dia tu kita bincang semula lah, insya-Allah. Kita buka soalan. Ada soalan. Baik Ustaz, macam komen Ustaz, kita nak ikut sunnah ni, dan mengamalkan sunnah di kalangan kan. Contohnya dia tahu katalah dalam tahiyat lah, dalam tahiyat tu nak dua jari, dia tahu dah ada pandangan dua jari masa tahiyat tu agak sekali, ada yang menggerak-gerak. Jadi dia nak tunjuk kat orang lah, biar orang tahu ada sunnah ni. Dia pun masa di semaya dia pun gerak-gerak jari. Padahal di kampung dia tu kebanyakan berpegang pada pandangan yang menggerak jari sekali ya. Masa asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia riwayat nak ajar jemaah kampung dia itu tahayat gitu gerak jari. Jadi adakah sesuai nak tunjuk sunnah tapi sebenarnya lebih kepada jadipan. Okey. Jadi anak rasa soalan tu jelas dah dengar. Tak perlu anak ulang lah. Dia gini sebab tak anak kata sunnah ni banyak. Kata dia anak sebut. Sebab tu sunnah ni kita boleh terjemah kehidupan Nabi. Bila sebut kehidupan Nabi, sebab tu dalam setengah kitab, bila kita sebut sunnah yang bermaksud kehidupan Nabi, dia merangkumi ibadat umum dan ibadat khusus. Merangkumi semua. Sebab Nabi hidup ni dia buat belakang. Sebab tu ada setengah Nabi buat tu, ulama kata tak boleh ikut. Sebab ni sunnah yang tidak disyariatkan. Sunnah juga tapi tidak menjadi syariat. Tapi hak tadi tu dalam semaya tu menggerakkan jari. Sebab kalau tengok dalam internet tu ada seorang ustaz ni, ustaz seorang kampung, pengusi kita cik usia kata tu orang kampung, orang kampung dia kata tak ada apa lah. Makan tokak ali dia kata.
Ana sebut makan takat Ali sebab ustaz tu sebut. Buat makan takat Ali ustaz tu doktor juga ustaz ni. Macam mana dia boleh tak ingat tentang hadis Nabi Allah pun tak faham juga. Sebab di hadis Nabi ada banyak ada naik la ilaha illallah. Mana ayat kekal tauhid sama-sama. Ada setengah lepas tu turun balik, ada setengah pusing macam-macam ada belaka. Jadi kitanya nak ayat sunnah, hak orang kapur buat tu sunnah dah. Cuma nak ayat ada lagi sunnah lain. Kena tengoklah kalau kita ayat tu, sebab tu bagi ana pendedah sunnah ni dia kena cara bijaksana. Kita kena fikirlah kalau kita ayat jadi lagu mana. Tapi kita tak boleh kena ayat juga. Bermula dengan apa? Sebab tu bagi ana dia gini. Ada orang ngajar sunnah. Kita tak ngajar. Lagu mana kita nak defend, kita nak supaya sunnah diajar tu masyarakat tahu. Kita je tunjuk pada masyarakat. Dia ngajar dah. Kita ayat. Maknanya masyarakat dapat pendedah. Maknanya masyarakat tu tahu. Ada maklumat. Kata rupanya ada. Nabi buat. Sunnah. Menggerak-gerak ke jari sebagai menafikan. Muka kita kata la ilah. Kita nafi tu. Selaras ke dengan putaran jari kita tu. Maknanya tidak. Tak ada semua tu. Illallah. Kecuali Allah. Dia bukan gerak sama. Ni start ni kat bawah tak putih. Tu yang ada pegang tu. Yang ada orang sebelah pegang. Dia kata tak putih. Dia pegang. Serabut perut dia. Terganggu dia nak baca tu. Dia gerak. Dia bukan gerak sampai aku bersalah tu. Tak. Kalau tengok pada lahan. Dia gerak. Masa kata la ilaha illallah tu ya geraknya. Bukan gerak sama tak putih. Memang serabut mati jiran dia ni. Waktu dia pegang gerak. Nanti dulu atau kan soalan kita nanti biar aku sudah nak gok-gok ni gok tak berhenti. Tak apalah kita kata baik kita buat maknanya bila kita la ilaha illallah kita geraklah nak menafikan tak ada Tuhan kecuali Allah saja. Lepas tu senyaplah. Setelah berlaku penafian tu lidah dah selaras jari. Masalah kita sebenarnya pusing jari tu orang kapur tahu dah pernah dengar ke tak? Kalau kapur tak pernah dengar memang masalah dengar tiga ni bapak ni kata ngaji dia ni. Patut kena tutup pun dia punya air paksi mu ni kata. Dia pun tak dengar molek. Kita bukan tutup nak pindah. Kena ayat dulu lah. Itu sebagai contoh. Jadi hak ni sunnah ni ada pilihan. Tak buat ni pun tak apa. Kalau nak buat, pastikan masyarakat tahu dulu. Contohnya kita kata. Hak apa ni lepas maya. Nak berzikir lepas maya. Ramai dah orang tahu. Kadang-kadang tu email marah pun dia tahu. Cuma dia pesen pemarah. Nak buat macam mana? Tak apa tu. Orang tahu. Anak kadang-kadang anak pergi setengah masjid, anak yakin masyarakat situ cerdik. Kadang-kadang anak tu buat sebiji sunnah Nabi. Kadang-kadang kita tak doa pun tu email doa kita. Zikir, kita tak akak pun tangan. Tak jadi masalah. Sampai kali ni. Pakai molek pun. Kalau anak pergi jadi email. Bila kita jadi email, kita raih lah. Gitu maksudnya. Sebab kita kena tengok pula dia punya sedikit, kita kata pelanggaran lah, atau tak sama dengan Nabi tu. Kadar dia setahu mana. Kena tengok pula, kena nilai pula. Setengah-setengah tu memang aku mana pada tahu setengah-setengah tu. Tapi setengah tu kita raihkan. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Nak ayat ke dia bahawa benda ni tidak mestinya gitu. Tapi ada juga perasaan perasaan. Orang ada ikut anak kuliah mana-mana dia pergi sama tu, dia tak ajak akan dia senyap. Masa orang duduk doa tu. Tak apa lah tu. Tapi dia berzikir bukan duduk senyap tidur senang tidak. Maknanya dia berzikir cara dia berzikir. Orang duduk doa dia relax berzikir. Tak jadi masalah pun. Cuma nak fikir kalau aku buat, lepeh ni. Sebab tu kita buat juga jari-jari. Tapi setengah tu Pak memang anak boleh buat sama gitu. Orang situ sudah terdedah. Pendedah itulah kita kena sebutnya. Sebab tu anak-anak sebut. Kalau orang tanya, kita royak lalu. Kalau orang tak tanya, kita mikir. Tengok keadaan. Lain clear, okey. Tapi kalau orang tanya, mesti kita royak. Royak betul gini-gini. Tapi kita tak condemn orang lah. Lepas tu dia tanya, lagu mana ustaz awak tak betul ke? Anda kata anda tak wani nak kata betul. Cuma anda yakin hak Nabi lebih betul. Dan hak saya sebutnya hak Nabi. Lepas tu email tu buat. Tu kena tanya dia. Sebab saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Kita ayat tak ke? Dia tanya. Dia tu email tu balik kita. Gitu ya. Lepas tu dia nak kata juga. Itu hal dia. Dan kita kena ingat kita tak boleh tutup mulut orang ni. Nabi sendiri pun orang kata. Siapa dia kata Nabi tak betul? Rosak. Akhirnya setara tu orang kata lagi. Nabi juhlah. Nabi ni bangkit jadi Nabi ni. Tak ada pernah orang dengar dia dusta. Tu pun orang tak terima lagi. Lepas tu pelik apa kita orang bangkit lawak. Cuma bagi anak seperti yang saya sebut tadi, kita tengoklah kalau benda-benda sekadar itu, kalau kita pasti masyarakat sekitar sudah ada maklumat, itu tak apa. Kena ada maklumat dulu. Kena pastilah.
Sebab kalau dia rasa tak yakin, tak sah. Sebab itu tidaklah termasuk dalam perkara besar. Tapi hukum mana pun kena sapalah. Cara mana pun. Kalau tidak berat, jadi fitnah tu. Kaput tu anak sebut ngaji Asy'ariyah 20 kali tu. Di Balasah tu. Anak pergi baru ni makan gula. Balasah tu tak ada, tinggal tiang. Sebab dia boleh pergi semula dah maya di masjid besar. Dulu maya masjid besar tak boleh. Sebab tu email dia tu berbeza parti politik. Jadi tak dia buat balasah kecil tepi. Dia tak pergi maya masjid tu. Masjid jemaah, tapi jemaah dia pergi. Tu bila kan. Sebab tak ada arah tak boleh buat di balasah dia jemaah tu. Nak ayatnya hadirat. Isu ni nak ayat bui bila tak ayat. Tapi hak ni besar. Bukan sekadar pusing jari tu. Anak dia balik Mesir. Bila anak dia balik Mesir, bulan Ramadan, anak dia makan, dia tengah makan tahu rebel. Mak dia suruh buti. Dia kata, tak tidak subuh lagi. Tu bel tu. Bukan bel ni. Masuk imsak, waktu imsak tu. Bukan bel. Imsak. Dia kata waktu imsak. Sebab dia kaput tu, waktu imsak, tu bila istihad dalam mikrofon. Dia besar sound tu. Berhenti lah, dia kata. Orang kampung. Anak biasa dengar kalau anak klik rumah dengar semua. Masa tu bila lahang suruh buti tu 10 minit lagi imsak ni bola makan. Pasal Kelantan kalau kecek luar tak jadi. Jadi anak dia ni tu makan kot. Dia kata, dia tu 10 minit lagi dia masuk subuh baru tak boleh. Mak dia kata puk rosak. Mak dia terus turun pergi rakyat kata bila lepas ni jangan beri anak dia jadi terima mai. Parok kini. Kalau hakif saga tu kena rakyat kok mana. Tak boleh bertangguh lah tu. Silap faham berat tu, bercanggah dengan Quran tu. Tak boleh, kasar tu. Kalau hak ni boleh tangguh, bui biar orang faham dulu. Itu maksud anaknya. Kita jangan silap faham, lama anak wak sono kita pun orang panggil nyat ekor naik rak klik tepuh belakang, dia katak habis blender kubur tu. Tambah lagi kubur lepas tu.